Sekejap minta tolong seorang pelajar ambil ada meja sekali dengan di luar tu ada kan meja, kursi sekali meja tu untuk pakcik belakang. Tidak letih pegang ni tu lama kan. Aziz betul ambil di luar tu ada kan yang budak-budak masuk periksa tu, ujian periksa kita gunakan kursi tu. Kursi sekali meja ada kat mana? Jauh? Tak apalah pergi ambil satu. Letaklah 2-3 bagi pakcik-pakcik yang uzur ni yang tak boleh duduk di bawah, supaya dia belajar ni dalam keadaan selesa. Kalau tidak lengoh, tunggu macam tu. Okey, terus. Ia merupakan agama yang Allah redha untuk dipegang oleh para hamba-hamba. Ia merupakan akidah generasi umat Islam 3 kurun yang pertama, iaitu zaman sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. Definisi tauhid. Tauhid dari segi bahasa membawa maksud menjadikan sesuatu itu sebagai satu. Dari segi syarak, ialah mengesahkan Allah dari segi rububiyah. Rububiyah nama-nama dan sifat-sifat yang khusus baginya. Tauhid daripada perkataan apa? Tauhidun, at-tauhidu. Daripada perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Apa dia? Mengesakan zat, sifat Allah dan juga sifat Allah dan juga af'al, zat, sifat dan juga af'al Allah. Itu tauhid. Mengesakan rububiyah Allah. Apa maksud? Tiada yang layak, yang mampu, yang mencipta alam, mengurus alam, mentadbir alam, semata-mata Allah. Rububiyah, apa dia? Tauhid di sudut uluhiyah, mengesakan Allah Ta'ala sahaja yang layak disembah. Okey, terus. Imam Ibn Al-Qayyim menjelaskan yang dikatakan tauhid bukan hanya berbentuk pengakuan seorang hamba tidak ada pencipta selain daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala pula adalah Tuhan segala sesuatu dan pemiliknya, sebagaimana yang diakui juga oleh golongan musyrikin penyembah berhala. Bahkan tauhid juga mengandungi kecintaan kepada Allah, ketundukan, penghinaan diri, ketaatan yang sempurna, perhatian dalam melakukan ibadah dan keinginan untuk melakukan segala bentuk amalan. Jadi tauhid ni bukan saja nak kena takut, kena tunduk, kena hina, taat, patuh secara sempurna. Terus. Dan perkataan semata-mata kerana Allah. Larangan pemberian, kecintaan, kebencian dan memisahkan antara seseorang dengan sebab-sebab yang boleh mengorbankannya ke lembah maksiat dan keterusan dalam melakukan maksiat tersebut. Siapa yang mengenal perkara di atas, dia akan memahami sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibn bin Malik radhiyallahu anhu, fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bi dhalika wajha Allah. Maksudnya, sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas api neraka orang yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, semata-mata mencari keridaan Allah. Jadi sebab apa dalam hadis ini sebut seseorang itu dia diharamkan masuk neraka. Ada di pada kalangan manusia ini di akhirat nanti dia diharamkan masuk neraka. Bila diharamkan masuk neraka, apa maksud? Dia layaklah masuk syurga. Sebab apa? Kerana di sana ada tauhid. Ada pengesaan diri dia kepada Allah. Dia kata Allah Ta'ala itu esa. Dia tidak menganggap Allah Ta'ala itu berbilang. Berbilang tu sama ada di sudut rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Okey, terus. Hubungan antara akidah dengan tauhid. Ilmu akidah dan ilmu tauhid adalah dua perkara yang sama sahaja di sisi ahli sunnah wal sunnah. Ilmu tauhid dinamakan juga sebagai ilmu akidah berdasarkan hasil yang muncul daripadanya, iaitu merujuk kepada pegangan dalam hati yang tegas dan tidak dicelah dengan pemisahan. Kadang-kadang kedua-duanya dipisahkan dari segi istilah. Ilmu tauhid merujuk kepada ilmu yang berjaya mengisbatkan akidah agama berdasarkan dalil-dalil yang memuaskan. Ilmu akidah pula melebihinya dari segi penolakan terhadap berbagai-bagai perkara syubhah dan mematahkan dalil-dalil yang menimbulkan perselisihan. Kedua-duanya berkumpul dari segi mengenal kebenaran berdasarkan dalil. Akidah lebih umum daripada tauhid kerana ia memperakui kebenaran berdasarkan dalil, membantah berbagai-bagai syubhah
Dalil-dalil yang tidak kuat dan membahaskan berbagai-bagai agama dan kuat yang ada di dunia. Menjadi kebiasaan kepada as-salafus salih menanamkan karya-karya mereka berkaitan tauhid dan iman yang dengan nama kitab akidah. Misalnya yang dilakukan oleh Abu Uthman As-Subuni dalam karyanya berjudul Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, dan Imam Al-Lalakai dalam syarah usul al-i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi hubungan ataupun kaitan dan apakah perbezaan antara akidah dan juga tauhid? Di sudut zahir nampak macam sama je. Ilmu apa yang kita belajar? Ilmu akidah. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Cuma tauhid itu lebih khusus. Bila tauhid wahada yuwahidu tauhidan, maknanya dia membincangkan suatu ilmu maklumat tentang mengesakan Allah. Itu secara umum macam tu. Adapun akidah dia lebih umum, bukan sahaja membincangkan tentang zat dan sifat Allah, tetapi membincangkan masalah malaikat, hari kiamat, qada qadar, tentang sam'iyat, perkara-perkara yang kita dengar, perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara yang ghaib. Sam'iyat ni yang kita dengar daripada Quran hadis, sam'iyat dipanggil. Dosa pahala, syurga, neraka, jin, syaitan dan sebagainya. Jadi di sudut zahir nampak macam sama je, tetapi kalau perinciannya tauhid lebih khusus, akidah itu lebih umum. Dan kalau kita tengok, banyaklah ulama-ulama nak menerangkan tentang masalah akidah dan juga tentang ilmu tauhid ini dengan beberapa orang ulama seperti yang disebutkan tadi, Abu Uthman As-Sabuni di dalam kitab Aqidah tu disebut apa sini? Aqidatus Salaf wa Ahli Hadis. Kitab ni sangat baik tuan-tuan. Nak kenal akidah salaf dan juga pegangan para ulama hadis, disusunkan akwal mereka, pegangan orang golongan salaf dan juga ulama-ulama hadis tentang masalah ilmu akidah ataupun ilmu tauhid.